Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung lagi pengajian daripada kitab hadis ringkasan Riyadhus Salihin. Okey. Muka surat 206, hadis yang akhir tu, hadis yang ketiga di muka surat 26. Muka surat 206. Okey. Okay, Imam Muslim, hadis tu kan? Okay. Imam Muslim rahmatullahi alaih meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Qala فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرارا. قال أبو ذر خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية المسبل إزاره يعني المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء. Maksudnya daripada Nabi SAW, baginda SAW bersabda, ada 3 golongan yang kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berbicara kepada mereka, tidak akan memandang, Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Lagi Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmat. Tidak akan membersihkan mereka daripada dosa. Dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Rasulullah SAW mengulangi sabdaan baginda ini sebanyak 3 kali, sampai 3 kali. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sungguh celaka dan rugi mereka itu. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Baginda SAW menjawab, orang, yang pertama siapa? Orang yang melabuhkan kain. Yang kedua, orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Yang ketiga, orang yang menawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Dalam suatu riwayat, orang yang melabuhkan kainnya. Maksud ni bukan daripada hadis. Maksudnya ini penerangan daripada Imam Nawawi. Maksud melabuhkan kain tu, iaitu orang yang melabuhkan kainnya dan pakaiannya melepasi 2 buku lali untuk menyombongkan diri, mana kerana sombong. Okey. Sekarang ni bila kita baca hadis ni, kita kena ingat semula ataupun kita kena tengok semula apa tajuk kita baca hadis ni. Kita dalam perbincangan kita ini, kita masih lagi menceritakan berkenaan dengan celaan menyebut-nyebut pemberian. Kita nak cerita bab tu. Walaupun hadis ni panjang, tetapi yang kita nak sentuh ialah berkenaan dengan celaan orang yang mana ungkit-ungkit pemberian yang dia berikan. Jadi Nabi SAW bagi tahu ada 3 golongan yang kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berbicara dengan mereka, tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmat, tidak akan membersihkan mereka daripada dosa, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Bila Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat berat seperti dalam hadis ni,
kepada perbuatan yang akan baginda SAW sebutkan kat depan, maka ia menunjukkan bahawa perbuatan ini ialah dosa besar. Mana perbuatan ini termasuk dalam dosa besar. Apa alim ulama hadis biasanya mereka menggolongkan sesuatu perbuatan itu sebagai dosa besar bila adanya wa'id. Wa'id maksudnya ancaman yang keras pada sesuatu perbuatan. Jadi dalam hadis ni ancaman dia sangat keras. Nabi SAW bagi tahu sampai Allah tak bercakap dengan mereka. Allah tak pandang mereka dengan pandangan rahmat. Allah tak akan bersihkan mereka dari dosa mereka. Dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi ni satu ancaman yang sangat keras. Jadi ancaman ini menunjukkan bahawa dosa perbuatan ini, tiga ini ialah dosa besar. Okey. Lepas tu Rasulullah ulang sampai 3 kali pula. Sampai 3 kali Nabi SAW ulang perkara itu. Okey, kemudian Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya, sungguh celaka dan rugi mereka itu. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Baginda SAW menjawab, orang yang melabuhkan kainnya, orang yang melabuhkan pakaiannya. Ini maksudnya pakai kain ataupun jubah, dan dia melabuhkan kain atau jubahnya, pakaian dia lebih daripada buku lali. Hadis ni untuk laki lah, perempuan tak termasuk ni. Hadis ni ialah untuk laki, perempuan tak termasuk dalam hadis ni. Jadi maksudnya melabuhkan pakaian melebihi daripada buku lali dengan tujuan sombong, maka ia termasuk dalam perbuatan haram dan berdosa besar. Perbuatan haram dan dosa besar. Sebenarnya kenapa haram dan dosa besar? Ialah kerana sebabnya takabur, khuyala, lil khuyala. Jadi takabur. Jadi kerana perbuatan takabur ni Allah tak suka. Jadi antara salah satu bentuk perbuatan takabur, terutamanya pada zaman jahiliah dulu, ialah melabuh pakaian, lerek pakaian. Jadi itu satu perbuatan menunjukkan takabur. Maka para ulama hadis mengatakan, kalau satu orang tu dia melabuhkan pakaian dia melebihi buku lali, maka perbuatan itu adalah haram, dosa besar. Kalau dengan takabur. Tapi kalau tak ada takabur, maka ialah makruh. Kalau tidak takabur, maka dia ialah makruh. Jadi biasanya kadang-kadang biasa di kalangan kita pun orang Melayu kadang-kadang pakai jubah, kan? Bahkan orang Arab sekarang, bukan orang Melayu je, orang Arab sekarang banyak pakai jubah melebihi buku lali. Jadi secara umumnya kita pun tidak pun bersangka buruk, bahkan tak perlu pun bersangka buruk pada sesama Muslim. Itu juga haram. Tapi biasanya orang pakai bukanlah dengan tujuan sombong. Mungkin dia pakai dengan tujuan nak, macam dia rasa nak smart, nak kemas mungkin. Tapi kadang-kadang tak tahu, ataupun kadang mungkin tak lebih berat. Maka bila pakai melebihi buku lali, maka perbuatan itu adalah makruh. Secara umumnya orang tak adalah dengan sombong, maka perbuatan tersebut adalah makruh. Tapi kalau memang dia pakai itu untuk tujuan sombong, maka dia ialah haram. Pada zaman dulu syiar, maksudnya pada zaman jahiliah dulu, syiar, satu orang tu bila nak takabur, antara perbuatan takabur dia labuhkan pakaiannya, maka kan itu dia ialah perbuatan haram. Maka yang macam ini, hadis umpama inilah, maka Nabi SAW bagi tahu bahagian yang melebihi daripada bawah buku lali. Bahagian yang melebihi bawah daripada buku lali, baginda bagi tahu ialah akan jadi bahagian daripada neraka. Bahagian yang bawah daripada buku lali akan menjadi bahagian daripada neraka Jahannam. Ni hadis Nabi. Bila Nabi SAW sampaikan hadis ni, maka ada di kalangan sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah satu orang sahabat yang kurus. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, "Tuan, kadang-kadang saya pakai kain, izar kain lah, pakai kain. Kadang-kadang oleh kerana saya dikurus, kadang kain saya ni terlondeh turun maksudnya. Dan kadang-kadang melebihi buku lali. Dia macam mana dengan saya?" Maka Nabi bagi tahu, "Abu Bakar, kau bukan termasuk mereka. Abu Bakar, kau bukan termasuk mereka." Apa maksud Nabi? Makna Sayyidina Abu Bakar, kalau kain dia terlondeh pun, beliau bukan termasuk dalam kalangan orang yang labuhkan pakaian kerana tujuan takabur, sombong. Jadi kerana itu, maka ulama' pun gabungkan hadis ni. Selepas beberapa hadis digabungkan, bukan hanya melihat satu hadis, selepas beberapa hadis digabungkan, antara hadis sahih dan digabungkan beberapa hadis, maka keluarlah kesimpulannya.
Apa kesimpulan dia? Iaitu melaburkan pakaian melebihi buku lali, kalau dengan tujuan takabur, sombong, haram, dosa besar. Kalau tidak ada, maka dia ialah tahap makruh. Jadi macam mana pun kesimpulannya, maksudnya amat baik sekiranya dia tu dielakkan. Cuma ada juga ulama kata, ada juga ulama yang mereka mengatakan fatwa, kadang-kadang ada juga orang yang mana dia macam jadi macam kebiasaan, makna benda tu orang pakai kadang-kadang melebihi buku lali. Contoh kadang orang pakai seluar pejabat dan itu. Itu dan memang pakai itu tak ada langsung tujuan untuk nak sombong pun. Maka dia juga mengatakan bahawa perbuatan tu tak makruh pun. Maksudnya dia ialah perbuatan yang mana orang kata sekadar pakaian dan dia tidak ada tujuan langsung takabur. Ada juga mengatakan bahawa dia ialah harus. Tapi kalau kita lihat dalam kitab fiqh juga disebut dalam solat memakai pakaian melebihi buku lali, maka hukum dia ialah makruh. Jadi dalam solat dan tentu lebih keras kan. Dalam solat ni lagi penting jaga sunnah. Dalam solat adalah amat penting untuk menjaga sunnah kan. Dalam solat kan, sebab dalam solat kalau satu orang tu dapat pakai serban maka lebih bagus kan. Tapi kalau dapat pakai kopiah maka lebih bagus, dia tak pakai kopiah kan. Kalau orang tu kalau kata dalam solat dia dapat pakai pakaian yang tutup lengan, lebih bagus dia orang tak pakai tutup lengan. Sebab itulah kadang-kadang ada baiknya, kadang-kadang kalau satu orang tu jadi imam, satu orang tu kalau jadi imam, maka baiknya orang yang jadi imam pakai kopiah. Orang yang jadi imam, maka baiknya dia lebih menjaga sunnah daripada makmum. Kan orang yang jadi imam, maka sebaik-baiknya jangan dia pakai t-shirt, dia pakai pakaian ni. Sebab dalam kitab fiqh bagi tahu. Kan? Jadi orang jadi imam, dia adalah lebih baik daripada tidak pakaian dia tidak sempurna. So itu saya sih secara peribadi tidak merendahkan, tapi tidak merendahkan. Saya tidak selesa semayang di belakang imam yang kadang kopiah pun tak pakai. Atau kadang-kadang pakai pun t-shirt. Kan? Sebab itu kadang-kadang bila satu orang imam, kalau jadi imam, maka baik jaga image dia. Maka dia ambil berat untuk paling kurang kopiah ada, pakailah pakaian yang mana lengan panjang. Itu disebut dalam kitab. Itu disebut di dalam kitab. Pakaian qamis, makna tutup panjang lengan. Itu sunnah. Itu adalah sunnah. Tapi kalau makmum, dia tak apalah, tak diberatkan. Termasuk juga maka pakaian tersebut perlu diambil berat. Okey, jadi kesimpulannya, tuan-tuan janganlah lepas ni sibuk nak cari orang baju labuh ke tak labuh kan, baru tuduhlah dia takabur. Tu bukan kerja kita kan. Jadi kita belajar ilmu, jadi kena kita amalkan perkara tersebut. Tapi zaman orang Arab dulu jahiliah memang jadi syiar. Kalau nak berlagak tu dia akan labuhkan pakaian dia. Takabur. Kan itu. Jadi oleh kerana perbuatan takabur ni perkara yang haram, Allah sangat benci takabur, sombong. Maka ni itu dia ialah dosa besar. Kita sambung. Lagi wal mannan. Okey, kat sini yang kita nak bincang. Apa dia? Iaitu yang kedua, orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Maknanya ungkit-ungkit. Dia bagi, lepas tu dia sebut-sebut. Dia ni dulu dia yang bagi. Jadi Allah cukup benci perbuatan tersebut. Jadi kita sekarang dalam bab ni lah. Maksudnya celaan terhadap ungkit-ungkit pemberian. Jadi itu yang dibenci. Kita sambung lagi. Kemudian nombor 3, orang yang menawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Maksudnya dia nak lakukan barang dia jual barang, dia nak lakukan barang, dia sanggup guna nak jual nama Allah semua. Kan? Demi Allah. Kan? Jadi dia jual nama Allah kan, demi Allah. Kan barang ni memang barang kualiti paling tinggi, Amerika punya barang ni. Kan? Kadang-kadang barang tu biasa je. Tapi kerana nak bagi laku barang dia, maka dia pun keluar dalam Allah, demi Allah. Kan? Sumpah, wallahi, lillahi, tallahi. 3 nama Allah dia keluar. Dia kata ini barang memang first class ni. Tengok orang tu beli pakai seminggu rosak. Kan? Jadi maksudnya orang ni dia untuk melakukan barang dia pun gunakan sumpah palsu, sumpah yang tipu. Ini yang maksudnya dilarang di dalam hadis ini. Kan? Kadang-kadang orang niaga kan. Jadi kalau orang niaga maksudnya kadang barang tu biasa, tapi kadang dia boleh cerita sampai orang tu yakin bahawa barang ni ialah baik. Tapi bila baik kadang pakai tak ada pun, macam biasa je. Okey, jadi dalam hadis ni 3 amalan ni, 3 perbuatan ni ialah merupakan perbuatan yang dosa besar, dilarang oleh Nabi Muhammad dicela oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaih meriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi ya'udu fi hibati. Tadi satu perkara saya nak sentuh. Kalau dalam mazhab Hanafi mereka cukup ambil berat. Kalau imam biasanya kalau imam dalam mazhab Hanafi lah,
Kita Syafi'i. Cuma saya nak beritahu kadang ada perkara dalam mazhab lain, kadang-kadang dia ni berat. Jadi kadang-kadang kesan tu juga ada juga dalam mazhab yang lain. Kadang-kadang dalam mazhab lain perkara tu wajib. Kadang-kadang dalam mazhab kita perkara itu dia akan jadi sunat muakkad. Kalau dalam mazhab Hanafi, orang yang adalah makruh kalau solat tanpa tutup kepala. Bahkan dalam setengah kitab Syafi'i pun tulis solat tanpa tutup kepala ialah hukum dia ialah makruh. Dalam kitab fiqh tahu. Ini bukan saya pandai buat hukum, ni perkara yang mana ada di dalam kitab fiqh. Tapi dalam mazhab Hanafi mereka ambil berat bab ni. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok orang India Pakistan, bukan semua tapi biasanya kalau kat India Pakistan orang buat. Kadang-kadang bila mereka pergi semayang, bila mereka nak berhenti semayang, mereka akan keluarkan sapu tangan. Sapu tangan tu diikat kepala dia. Sebab tu kalau tuan-tuan biasa tengok orang India Pakistan, dalam bab mazhab Hanafi dia agak keras bab ni. Jadi kalau imam dia tak akan tolak imam macam tu. Jadi dalam mazhab Syafi'i juga dalam kitab fiqh juga tulis bahawa solat tanpa kopiah maka hukum dia adalah makruh. Dia ada baiknya supaya terutamanya orang yang menjadi imam perlu mengambil berat bab tu. Okey, jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi ya'udu fi hibati kal kalbi yarji'u fi qai'i. Alladhi ya'udu fi hibati. Ni disebut lafaz hibah ni. Alladhi ya'udu fi hibatihi. Hibah. Kal kalbi yarji'u fi qai'i. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menarik kembali pemberiannya, maknanya hebahnya. Orang yang menarik kembali hebahnya atau pemberiannya sama seperti anjing yang memakan kembali muntahnya. Ni berat betul kan? Maknanya macam anjing jilat muntah balik. Mana orang yang mana tarik balik pemberian dia sama macam anjing yang mana dia jilat balik muntah dia. Kan? Okey. Pemberian ni dia ada 3 bentuk. Pemberian dia ada 3 bentuk. Satu, orang yang memberi atas dasar orang tu berhajat. Satu ialah orang yang memberi atas dasar orang tu berhajat. Makna orang tu miskin, orang tu fakir, orang tu perlukan, maka dia pun beri. Maka pemberian itu dinamakan sebagai sedekah. Dia dinamakan sedekah. Satu lagi pemberian ialah untuk nak muliakan orang tu. Orang tu tak berhajat, tapi kerana ikraman lahu, untuk nak muliakan orang tu, untuk nak maksudnya untuk gembirakan dia, maka ia dinamakan sebagai hadiah. Pemberian itu dinamakan sebagai hadiah. Satu lagi pemberian yang mana tak ada dua-dua tadi yang pertama. Dia bukan kerana orang tu berhajat, dan dia juga bukan kerana nak muliakan orang tu. Bagi sahaja. Maka dia dinamakan sebagai hibah. Dia dinamakan sebagai hibah. Satu sedekah bagi kerana berhajat, orang tu perlu. Satu lagi ialah hadiah bagi kerana muliakan orang tu, ikraman lahu, muliakan orang tu, nak agut besarkan dia. Yang ketiga ialah bagi saja-saja, makna bukan dengan tujuan yang dua yang atas tadi tu, maka dia dinamakan sebagai hibah. Bagi. Jadi kalau kata orang tu miskin minta, sebab tu kita panggil peminta sedekah. Kan kita panggil kan peminta sedekah, maknanya dia berhajat, maka dia minta sedekah. Bila orang bagi kerana dia berhajat, jadi kerana tu dipanggil peminta sedekah. Mungkinlah kot. Tapi memang kalau bagi kerana berhajat tu dipanggil sedekah. Kan? Sebab itu satu perkara nak kongsi kat sini. Kalaulah tuan-tuan bagi pada orang-orang yang mana kadang-kadang tuan-tuan bagi pada ustaz-ustaz, dan mana dia tidak ada perasaan, mungkin dia tidak perlu tuan-tuan bagi, mungkin dia miskin tak miskin tu nombor 2, kan? Tapi kalau bagi, maka janganlah niatkan sedekah, cakap dia ialah hadiah. Nabi SAW sendiri, keluarga baginda tidak boleh terima sedekah. Nabi dan juga Bani Hashim, maksudnya Ahlul Bait, Nabi dan juga Ahlul Bait, Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak boleh terima sedekah. Tapi mereka makan hadiah. Mereka makan hadiah. Jadi kalau kata beri, maka beri pada orang untuk muliakan dia, maka beri dengan dasar nama hadiah, bukan dengan nama sedekah. Okey. Di dalam hadis ini Nabi SAW bagi tahu bahawa orang yang tarik balik hebah dia sama macam anjing jilat dia punya muntah dia. Jadi maksudnya perbuatan ni perbuatan yang dilarang. Kan dah bagi, lepas tu ambil balik. Perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang. Tapi dari segi hukum fiqah pula. Dari segi hukum fiqah, satu orang kalau dia dah hebah barang satu orang,
Dan hibah ni syarat dia mesti berlaku dengan lafaz. Niat tak kira hibah lagi. Saya ada air ni. Saya baru niat nak bagi pada abang kat depan. Baru niat, tak kira hibah lagi. Tapi kalau saya, dan syarat dia harta saya lah, saya punya harta. Saya bagi pada dia, saya tak dah ambil lah. Hibah. Tu kira bagi, dah hibah. Tu kira bagi. Jadi, ambil lah ni. Tu kira bagi tu. Hibah. Dan hibah ni mesti dengan lafaz. Kan? Hibah ialah mesti dengan lafaz. Jadi hibah bila dah bagi pada orang tu, dan orang tu pun dah terima, maka hibah ni tak boleh ditarik balik. Kalau ditarik balik, adakah laku ataupun tidak, maka tarik balik dia tak laku. Tarik balik itu tak laku. Mana kalau orang dia dah bagi, kan? Dan orang tu okay, saya terima. Tiba-tiba dia tarik balik. Tak edit lah. Tak boleh. Tak boleh tarik balik. Jadi hibah maknanya dia dah bagi dah. Terus. Kan? Terus milik orang tersebut. Dia tak edit, tarik balik. Tapi ada keadaan boleh tarik balik. Bila boleh tarik balik, satu keadaan. Kalau ayah bagi pada anak. Ayah bagi pada anak, dia boleh tarik balik. Dia boleh ambil balik lah. Ya, ayah dia. Tapi maksudnya harta dia lah. Harta ayah tu bagi pada anak, maka dia boleh ambil balik. Kan? Jadi sebab tu dia beritahu mana pemberian ayah pada anak boleh ambil balik. Kan? Ayah tu jaga anak dia. Anak tu duduk dengan dia pelihara anak dia. Kadang-kadang dia ada bagi duit. Jadi budak tu pun simpan dalam tabung. Ayah dia yang bagi. Budak tu pun simpan dalam tabung. Tiba-tiba mungkin ayah dia susah. Mungkin satu bencana kena, ataupun tiba-tiba ayah dia susah. Bisnes ni. Ayah dia pun masuk bilik anak dia ada tabung. Goncang-goncang, banyak duit. Dia pun ambil. Kan? Apa hukum dia? Boleh. Tapi syarat dia, duit tu dia bagi. Bukan duit anak dia kerja ke apa. Tu duit dia bagi. Maknanya pemberian dia. Jadi duit yang pemberian dia bagi, maka dia boleh ambil balik. Tapi kalau anak tu usahakan situ, tak boleh lah. Tu harta anak tu lah. Maksud kalau anak tu kerja, kan? Jadi anak tu dapat gaji, dia tu tak boleh lah. Dia sama kan? Macam tu budak tu dah besar. Lepas tu dia dah kerja, dia tak duduk dengan ayah dia. Dia dapat harta tu, tak boleh lah. Yang boleh ambil balik ni, kalau ayah tu harta yang ayah bagi pada anak dia, maka boleh ambil balik. Sama. Duit ke harta semua ke hebah tu. Boleh lah. Baik kalau ayah tu boleh ni. Cuma sekarang ni, zaman sekarang ni ada hitam putih kan. Jadi hitam putih tu mainkan peranan penting. Walaupun asalnya lafaz, bila ayah bagi rumah pada anak dia, bagi tanah pada anak dia, ni ambil. Kan? Tapi lepas tu kalau ayah dia masih hidup lagi nak tarik balik, boleh. Cuma satu perkara, untuk dari segi sah laku undang-undang kena hitam putih. Kadang-kadang mungkin dia dah masukkan nama anak dia. Kemudian dah dimasukkan pada jabatan. Apa panggil? Ialah pada ni. Pada geran. Jadi lepas tu kalau nak ni nak batalkan balik, walaupun dari segi lafaz dia boleh batalkan. Tapi dari segi sah laku undang-undang kena juga selesaikan dekat geran. Kan? Tapi dari segi barang ke harta ke apa, kalau ayah yang bagi harta dia boleh ambil balik. Dia boleh ambil balik. Tanah, rumah. Cuma dari segi sah laku undang-undang, itu kena buat hitam putih. Jadi kadang-kadang dia dah tarik balik kat mulut. Tapi kadang-kadang dekat geran tak tarik balik. Dekat geran terlupa padam. Tak sempat padam. Allah ambil dulu. Dia dah pergi. Jadi confirm punya anak tu, dia dah sorok awal geran. Kerana geran tak jumpa. Jadi ni. Jadi apa dia? Tapi dari segi hukumnya, maka dia boleh tarik balik. Cuma dari segi penguat kesahan undang-undang ialah pada geran. Kan? Anak ke ayah? Ya, anak ke ayah tak boleh. Anak ayah kepada anak dia. Anak ayah kepada apa? Anak kepada ayah banyak cantik, tak boleh. Tak boleh. Kan? Anak dia tak boleh. Tapi sebab kan biasa ayah akan tanggung anak kan. Dia biasa pada anak dia. Tapi jasa anak tak macam pada ayah. Kan? Jadi itulah. Jadi cuma satu perkara penting sendiri, maksudnya pemberian tu daripada ayah. Kalau ayah tu dah pergi berusaha, anak tu dah pergi usaha, dia dah dapat ni, tu tak boleh lah kan. Kadang-kadang anak tu dia balik kampung. Kan? Anak tu dia balik kampung. Jadi dompet tebal dia letak kat dalam bilik dia. Ayah masuk, dia kata ni harta ayah ialah harta anak ialah harta ayah. Dia pun dengan selamba ambil. Kan? Tu tak. Itu dia dah usahakan. Yang ini maknanya kalau kata anak tu pemberian tu daripada ayah, itu yang mana boleh tarik balik. Selain dia tu tak boleh tarik balik. Ya? Dia kalau ikut ayah pada anak.
Mungkin tapi dalam kitab fiqh dia beritahu ke atas ni biasanya kalau katalah atuk tu duduk dengan dia punya cucu lah, dan dia yang bagi harta tu pada dia. Ayah dan ke atasnya. Ayah dan ke atasnya, datuk lah, datuk. Cuma biasanya berlaku kalau kata datuk ni kalau dia duduk dengan dia punya cucu dia. Okey. Imam Muslim rahmatullahi alaih. Jadi hadis ni Rasul nak bagi tahu, maknanya jangan tarik balik lah. Maknanya kalau tarik balik pun tak laku kecuali keadaan yang telah disebutkan tadi. Imam Muslim rahmatullahi alaih meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yarda lakum thalatha. Kenapa perkara tu boleh berlaku tadi tu? Tadi masalah tarik balik tu kerana apa? Wujudnya anak ialah dengan sebab adanya ayah. Kan? Mana anak ayah ni angkara adanya anak. Maksudnya wujudnya anak ialah kerana adanya ayah. Kan? Jadi kerana itu dia seolah maksud nak bagi tahu dia tu besar, dia punya kuasa daripada anak dia. Jadi kalau tak ada ayah ibu apa, tak ada anak. Kan? Jadi kerana itu mana dia boleh ambil. Dia termasuk ke datuk kerana dia ni ialah juga dengan sebab datuk ada, maka adalah ayah dia, betul adalah cucu dia. Jadi kerana itu datuk juga termasuk. Okey. Imam Muslim rahmatullah alaih meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha fa yarda lakum an ta'budu, ni yang pertama, wa la tusyriku bi syai'a, yang kedua, wa an ta'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu, okay, ni yang ketiga. Wa yakrahu lakum qila wa qal, ni yang pertama. Yang kedua ialah wa kathratas su'al, yang ketiga ialah wa idha'atal mal. Okey, tiga perkara. Jadi tiga perkara yang Allah suka, tiga perkara Allah benci. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala meredai kalian pada tiga perkara dan Allah benci pada kalian tiga perkara. Maksudnya tiga perkara Allah suka, tiga perkara Allah Taala tak suka. Tiga perkara Allah suka, tiga perkara Allah Taala benci. Sebenarnya kalau nak kata perkara yang Allah suka banyak, tuan-tuan. Perkara yang Allah benci banyak. Cuma dalam hadis ni sebutkan tiga-tiga, ialah kerana mungkin waktu tu muqtadal hal, tuntutan semasa pada ketika itu ni tiga perkara ni. Jadi Nabi sebut tiga-tiga. Jadi kalau nak cerita semua perkara yang Allah suka, semua perkara yang Allah Ta'ala benci, ini ada banyak. Tapi kadang-kadang Nabi bagi tahu ialah bergantung pada tuntutan semasa. Jadi kenapa saya beritahu macam tu? Maksud nak bagi tahu bukan setakat tiga ni saja, bukan spesifik pada tiga ni saja. Nabi sebut tiga-tiga ialah kerana mungkin pada waktu tu keperluan semasa yang perlu dijelaskan tiga perkara. Okey. Maka dia redha kepada kalian pada tiga perkara. Okey, pertama apa dia? Kalian menyembahnya. Ialah ibadatlah kepada Allah Taala. Ibadat. Di sini boleh juga memberi makna ibadat di sini maksudnya tauhid. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam tafsir kepada lafaz ibadah dalam Quran banyak memberi makna ibadah ni ialah tujuan asalnya tauhid. Maksudnya untuk esakan Allah. Kan kita sembah Allah, kita solat, kita sembah Allah, sebenarnya ialah itu sebenarnya tauhid. Maksudnya di dalam dia terkandungnya tauhid. Kerana itulah Ibnu Mas'ud kata, bila Allah kata sembahlah Allah, ibadatlah kepada Allah, maksudnya tauhidkanlah Allah. Jadi apa dia? Allah Ta'ala suka kepada kita supaya kita ibadat kepada Allah Ta'ala. Kemudian tengok tu lawak. Kemudian Allah juga suka apa dia? Kita tak menyungutukannya. Sebab tu kita kata ibadat tu tauhid. Dan lawan pada tauhid ialah maknanya syirik lah. Lawan tauhid ialah syirik. Jadi Allah Ta'ala suka kamu tidak menyungutukannya dengan sesuatu pun. Masa kita tidak menyungutukan Allah dengan sesuatu pun. Maknanya tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu nombor dua. Nombor tiga, Allah suka kita berpegang teguh. Allah suka kamu berpegang teguh dengan tali Allah, iaitu agama Islam, serta tidak bercerai-berai. Mana bersatu? Bersatu atas dasar agama Allah. Kan? Dalam Islam ni, tuan-tuan, dalam Islam bersatu atas dasar apa? Bersatu ialah atas dasar agama Allah. Itu boleh bersatu. Kalau bersatu atas perkara lain, biasanya susah bersatu. Ini hakikat. Kan? Bersatu kalau atas dasar agama, maka mudah bersatu. Tapi kalau bersatu atas dasar lain, maka dia susah untuk bersatu. Atas dasar lain tu tuan-tuan sendiri fahamlah. Kan apa makna bersatu atas dasar lain? Kan bersatu atas dasar makna perkara selain daripada agama, dia susah akan bersatu. Pasti akan pecah, akan terpecah-pecah. Dan perpecahan dia lebih dahsyat. Jadi lepas tu dalam Islam, apa dia? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Bersatulah kamu pada tali Allah, makna agama Allah, syariat agama Allah. Dan jangan kamu berpecah belah. Sebab itu kalau nak bawa penyatuan, penyatuan ialah perlu dibawa kepada syariat Allah, pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sambung lagi. Dan dia membenci kalian juga pada 3 perkara. Dia membenci kalian juga pada 3 perkara. Tadi 3 perkara Allah suka, 3 perkara Allah benci. Pertama ialah qila wa qal. Kan tuan-tuan tengok hadis tu kan, wa yakrahu lakum qila wa qal, tu yang pertama. Qila wa qal. Kat sini diterjemahkan kata-kata dikatakan dan dia berkata. Kata-kata, qila tu maknanya dikatakan, dan qala ialah dia berkata tanpa kebenaran dan tidak mengetahui hakikatnya. Tapi senang ni terjemah qila wa qal ni, terjemah dia ialah sebenarnya gosip. Allah Ta'ala tak suka gosip. Qila wa qal. Makna apa dia? Qila wa qal ni ialah istilah dalam bahasa Arab. Qila wa qal ialah satu orang tu, apa dia cerita yang dia dapat, dia sampaikan pada orang lain. Dia Allah Ta'ala tak suka. Sebar berita. Sebar berita. Kan? Jadi sampaikan. Benda dia Allah benci. Kan, gosip. Kan, apa cerita sampaikan. Nabi SAW beritahu, kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditha bikulli ma sami'. Cukuplah satu orang tu dikira sebagai penipu, dia ceritakan apa saja benda yang dia dengar. Apa saja benda yang dia dengar, dia sampaikan kepada orang. Nabi kata itu cukup untuk jadikan dia sebagai penipu, tanpa usul periksa. Zaman sekarang ni qila wa qal ni terlalu banyak. Kan? Satu, memang ada orang yang memang kerja dia qila wa qal. Siapa contohnya? Reporter. Reporter ni memang cukup gemar. Kan? Kerja dia memang jadi ni. Kan? Cari ni. Sebab itulah tak tahulah dalam majlis saya tak reporter. Saya pun tak pasti orang kerja wartawan ada tak dalam majlis ni. Tapi kalau ada wartawan kerja dalam majlis ni, bagus, dan minta nasihat. Dan saya pun nak bagi nasihat tanpa bayaran. Iaitu apa dia? Iaitu carilah berita yang benar. Kalau berita benar, sampaikan. Tapi kalau tak ada ni, maka tak payah sampaikan. Tapi zaman sekarang ni pun, yang jadi wartawan, dulu wartawan jadi wartawan. Yang zaman sekarang ni, yang depan ni pun semua kerja wartawan kak. Kan? Perempuan daripada dulu lahir dia kerja wartawan dah. Kan? Yang lelaki pun sama, adik-beradik kak. Jadi sama. Jadi kerana zaman sekarang ni kerja wartawan banyak. Kan? Kenapa? Kerana bukan saya kerana hina wartawan, bukan, tidak. Tapi nak bagi tahunya ialah kerana suka sebarkan berita. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada zaman ini qila wa qal terlalu banyak dan Allah benci. Allah benci. Kenapa? Nabi dah bagi tahu dah. Maknanya antara perkara yang Nabi Allah tak suka iaitu sebarkan berita. Jadi kadang berita tak pasti sahih ke tak sahih ke, terus kita sampaikan. Okey, jadi kesimpulannya apa dia? Apa-apa berita yang sampai pada kita, kalau kita tahu bahawa dia sahih, kita boleh sampaikan. Tapi kalau kita memang tak tahu dia sahih atau tidak, ataupun kalau kita cari pun tak mungkin kita akan dapat kesan dia sahih ataupun tidak, maka apa jalan dia, tak payah sebarkan. Itu dia. Dia tak tahu sahih tak payah sebarkan. Nah, kita kata kalau kita cari pun tak mungkin kita tahu. Kita tak tahu pada natijah dia sahih ke tidak, maka tak payah sebarkan. Jadi Allah tak suka. Yang nombor 2 apa dia? Banyak bertanya. Kasratas soal. Nombor 2 ialah banyak bertanya, iaitu tentang sesuatu perkara yang tak perlu. Kan, makna perkara yang tidak ada faedah ni. Dalam agama ni, bertanya, dalam belajar ilmu maka boleh bertanya. Tapi bertanyalah pada tempat yang perlu. Kan, jadi perkara yang tak perlu maka tak perlu tanya. Tanyalah perkara yang ada faedah kepada kita. Perkara yang tidak ada faedah maka tak perlu tanya. Antara pertanyaan yang kadang tak ada faedah langsung. Contoh. Pertanyaan yang tak ada faedah, tak ada kaitan dengan kau pun. Apa contohnya? Ustaz, dulu waktu para Nabi ada, sampai Nabi SAW, Jibril AS sampaikan wahyu pada Nabi. Sekarang Jibril buat apa? Kalau jumpa orang macam ni, ketuk je kepala dia. Kan? Ni menyusahkan. Tak ada faedah. Kan, apa kerja kau Jibril buat kerja tak ada kerja kan? Kenapa Jibril tak susah dengan kau pun? Kan, jadi tak perlu tanya. Antara pertanyaan tak ada faedah. Kan? Jadi tanyalah kalau perkara yang satu orang nak tanya. Banyak bertanya pada tempat yang tak perlu. Jadi itu yang dilarang. Jadi kalau bertanya yang ada perlu pada kita, maka boleh tanya. Kadang-kadang ada orang memang dia tak ada perkara tak perlu, maka tanya. Tak ada faedah. Yang jadi maksud dia bertanya bukan tak boleh. Bertanya pada tempat tak perlu tak boleh.
Macam Bani Israel tu kenapa Allah cela mereka tanya bertempat tak perlu kan? Surah Baqarah tu, Allah turunkan surah Baqarah. Dalam surah Baqarah Allah cerita pasal Bani Israel. Allah cela Bani Israel. Jadi kenapa Bani Israel ni tanya tempat tak perlu? Kan cerita lembu tu kan? Ada kes pembunuhan dalam Bani Israel. Allah suruh sembelih lembu. Tanya lembu jenis apa? Muda ke, tua ke? Warna apa? Lalu Allah sempitkan lagi. Sampai dia susah nak cari lembu tu. Sampai mereka susah nak cari lembu tu. Jadi itu yang dilarang. Jadi bukanlah kadang-kadang kita ni pun satu juga. Bila kadang ada orang tanya, kita pun cepat dia Bani Israel kan dia. Kau ni Bani Israel lah. Orang tu baru tanya kan, kita Bani Israel. Bani Israel lah, bukan. Bukan semua pertanyaan jadi Bani Israel. Pertanyaan yang tak perlu baru kita Bani Israel kan dia. Contoh macam pertanyaan tadi tu. Tapi kalau tak ada, kalau ada faedah, kan kadang-kadang ada orang dia ada masalah dan dia tanya. Itu tidak ada masalah. Kan, okey. Jadi banyak bertanya tentang suatu perkara yang tak perlu. Okey, itu yang dilarang. Macam Bani Israel. Okey. Lagi dan mensia-siakan harta. Sia-siakan harta maknanya belanja harta pada tempat yang tak betul, termasuk dalam menyia-nyiakan harta. Membelanja harta pada tempat yang tak betul, pada tempat yang tidak ada faedah, atau membelanja harta pada tempat yang haram, dia termasuk dalam menyia-nyiakan harta. Jadi tempat yang nak gunakan harta itulah sedekah, kan, buat kebaikan tu tempat yang kita nak gunakan harta. Okey. Cukup, wallahu alam. Minggu depan ada. Cuma kata nak tukar minggu ketiga saya kena check dulu lah jadual. Kalau ikut minggu keempat biasanya Datuk Abu punya zikir 1, 2, 3. Minggu ketiga dan saya check balik, saya beritahu balik saya akan check jadual dalam ni nanti. Okey, tak apa. Okey. Ni sebab lepas ni ada saudara kita ada majlis. Okey. Jadi azan 8.37, 8.41. Okey. Cepat boleh cepat azan lah, atau cepat sembahyang sunat kita solat. Okey. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.